Baik, kita bersua kembali. Saya sebenarnya amat bersahati untuk kesempatan ini mewar-warkan dan juga membawakan suatu gambaran berkenaan. Ia tidak salah untuk saya katakan sebagai persembahan atau pertunjukan fashion di tempat yang tertinggi di Malaysia dan juga mungkin di Asia Tenggara dan juga di dunia. InsyaAllah kita akan mengklarifikasikannya untuk kita menjustifikasikan persembahan fashion yang tertinggi di dunia, dan ini dijayakan dalam suatu persembahan fashion yang dinamakan sebagai Tower Fashion Eleganza atau TFE. Saya bersahati bersama dengan Tuan Bon Zainal dan juga Datuk Razwan Razil. Apa khabar? Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Dan bersama kami dua jenama fashion, mewakili dua jenama fashion yang cukup gah di Malaysia. Terima kasih, kami amat bersahati atas kesediaan Tuan berdua bersama kami pada hari ini. Mungkin Tuan Bon boleh ceritakan berkenaan tentang penganjuran TFE ataupun Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023. Mengapa memilih Menara Kuala Lumpur sebagai lokasi untuk fashion? Terima kasih Datuk. In fact, Datuk ni yang pertama masa idea tu keluar, saya call dia dulu nak dia beritahu ni. Okay, I think KL Tower dia kita ada 7 tower tertinggi di dunia dan 7 kita ada lokasi. So itulah idea tercetus Ini satu dia kita nak tunjukkan pada saya lah, ini personal thing, dan rakan-rakan di sana juga nak tunjukkan dekat dunia ni Malaysia ada benda macam ni. Dia saya tengok balik dia punya barisan designer pun memang yang tersohor. So kita nak kita nak tapi macam mana tu nak tunjukkan keluar we've been everywhere tu kan. Datuk sebenarnya nak tunjukkan kita ada tower ni, ada good designer, and then this is the thing. Kita ada 5 hari countdown ni, 5 more days 9 Sabtu ni So saya menghitung hari, alhamdulillah malam ni kita punya rehearsal, first rehearsal dengan model semua tu. So insyaallah Difahamkan kalau tak silap saya 75 peragawan dan peragawati, 5 model peragawan-peragawati dan juga 15 designers. Wow. Memperagakan setiap designer ataupun mereka fashion akan lebih kurang 5 rekaan. 5 pasang, yes. Wow, alhamdulillah. Termasuk dengan Datuk sendiri akan memperagakan koleksi. Saya pun dijemput untuk Tower Fashion Eleganza ni. So saya rasa this is yang pertama di Malaysia dan of course yang tertinggi di dunia. So kita ambil kesempatan ni untuk memperagakan koleksi kita sendiri as saya punya Spring Summer 2024, dan juga untuk mengenalkan kita punya produk Malaysia. Kita ada batik, songket, all the heritage product. So inilah masa yang kita nak kenalkan our fabric tu ke mata dunia, dan salah satu platform dia adalah TFE ni. So saya berbesar hati alhamdulillah, dan koleksi saya try our best lah to do and all those thing, and then di atas tinggi tu memang faktor yang kita tengok is open air, wing dengan angin dan sebagainya. So baju yang flying, terbang, lembut dan sebagainya, that is the best clothes that can perform and also can be good impact lah. Kesan angin itu boleh membuat gambaran yang lebih. Harap-harap alhamdulillah insyaAllah the weather will be friendly, cuaca alhamdulillah, dan kita sama-sama doakan yang terbaik lah untuk mempromot Malaysia ke mata dunia lah. Tadi diceritakan tema konsepnya adalah modern traditional. Jadi mungkin persediaan Datuk memperagakan 5 sahaja baju untuk memaparkan wajah moden tradisi dalam koleksi kali. Saya memang dah 2 tahun sekarang ni mempromosikan banyak koleksi contemporary batik, and obviously baru ni pun menteri kita all the kerajaan pun pakai batik dan sebagainya, dan my prints all about batik, but print batik. Printings lah, kita tak pakai a traditional one, kita use a contemporary because we want to use a soft fabric to make it that the look is more elegant and kena dengan tempat lah, because dia tinggi and all those things. So kita nak yang lembut, beralun dan mendapatkan impact yang betul-betul cantik lah. Tuan, saya teringat dalam fashion ini selalu kita disenandungkan kita perlu berani mengambil risiko. Ini bukan risiko untuk penghasilan pakaian saja, tetapi risiko berada di tempat yang tinggi. Penganjurannya mungkin banyak risiko yang perlu difikirkan dari segi accommodation, tetamu, peragawan-peragawati. On our side daripada pihak penganjur dan yang penting keselamatan, safety. Dari segi maksudnya everybody yang semua atau cantik sekali register nama semua ada daripada model dan sebagainya, itu satu. And dari segi of course dari segi tempat di tower tu pula dia setiap floor tu dia certain numbers. Di bilangan capacity tu itu kena jaga.
ia mencabar tu Mencabar. kami pun pergi buat show kat mana-mana punya tapi ini pada saya macam okey. Tapi like saya cakap lah, nak carut cabaran ni bila rakan saya semua ni kan, and then kita nak marungkan nama satu nama Malaysia ni kan, KL Tower yang dia malam ni pasal dia punya KL Skyline tu, itu background dia, backdrop dia. Itulah yang kita lagi counting days ni. Saya excited ada risau pun ada dengan cuaca semua ni kan, tapi insyaAllah di luar sana kalau boleh kita sama doakan. Kita niat kita muni ni kan, so dapatlah kita buat benda ni kan. KL Tower ini bukan saja pernah ada mereka melakukan bungee jumping, terjunan udara, makan di atas restoran berputar itu. Kali ini persembahan pertunjukan fashion di sana. Jadi dia serampang dua mata. Satu mempromosikan Menara KL sebagai landmark ikonik dan juga mempromosikan ikon-ikon fashion tanah air juga kan. Dan tambah satu lagi pula dari segi tourism pula. Kan sudah maksudnya orang tengok nanti di satu dunia ni, Malaysia ni dia buat festival atas tower. Itu kita nak tu And then alhamdulillah kami dapat support daripada RTM Saya ni 1999 ni KFE saya langsung di RTM. So luar sana pun tengok TV, support RTM, kita nak juga tu. And then like I said, kita doakanlah event pada lancar insya-Allah. Okey. Datuk, pengalaman Datuk yang meluas dalam industri fashion, sudah pasti banyak pengalaman lokasi dan juga pelbagai cabaran yang pernah dilalui. Apakah ini julung-julung kalinya dicabar dengan pertunjukan fashion di tempat yang paling tinggi? So I'm so excited because of panoramic kan, 360 degrees. So bila model walk tu dilatar belakangkan oleh bangunan, gambar semua malam pula dengan light, nampak yang really promote Malaysian di waktu malam ataupun di Kuala Lumpur di waktu malam dan sebagainya. So memang kita tunggulah idea begini and all those things. Lepas tu dari ni juga kesempatan ni juga kita dapat memperagakan kita punya koleksi untuk internationally. So orang boleh nampak yang Malaysian designers really established. Kita dah berkecimpung dalam bidang fashion dah berpuluh tahun dan sebagainya, dan of course di mata dunia melihat kita punya koleksi ni the certain standard. Dia tidaklah main-main ataupun lower standard. This is international standard. So adanya peluang begini yang mana secara tak langsung juga melibatkan tourism Malaysia ataupun untuk memetobatkan kita punya koleksi yang dilihat oleh pelancong-pelancong luar dan sebagainya. Sebab nak buat live show it's not that easy kan. Betul, it's not that easy, So mesti nampak mistake here there and all those things, tapi kita take as satu cabaran, betul, as a challenge for us lah. Kita juga amat bersuka hati kerana julung-julung kali dipancarkan secara langsung di RTM. Kesempatan yang cukup baik untuk warga Malaysia menonton nuansa dan juga wajah-wajah fashion Malaysia. Ini juga melihatkan kepada perancangan yang rapi dan juga melihatkan kepada sumbangan malah kerjasama daripada pelbagai pihak. Kalau diikutkan di poster, ramai pihak memberikan kerjasama. Jadi mungkin ruang terbaik dari segi kerjasama kita banyak, of course kita pada KL Tower Menara KL, dan kita ada pihak DBKL dan juga tourism, dan kita ada bas kita ni, kita nak hop on off, kita ada special bus di luar di Kuala Lumpur sekarang ni tu. Dah sebulan dah bas tu. Siapa nak merasa tu bolehlah naik bas tu, bas TFE kita punya tu, and then bas ni akan ada nanti masa hari tu di bawah untuk kita ambil gambarnya. Then macam Datuk kata tadi that moment of picture tu kita nak tu. Waktu malam tu gambar tu, that content tu yang penting OOTD lah. Tetamu-tetamu kenamaan yang akan hadir. Kita punya guest of honor kita, tetamu kehormatan kita adalah Tengku Muhammad Seri Selangor. Dan kita juga beberapa isteri menteri datang tengok ni, dan juga some top government government servant datang juga lah. Dan juga some celebrity dan juga orang-orang orang kata yang dijemput influencer lah, pengaruh because now pengaruh social media is very strong kan. So kita bawa all the influencers and all these things. Dia kalau boleh tu nak invest semua tapi limited number ni tak apa, ini ada live tu. And then lagi satu yang saudara Bon juga cakap, dia pun terus live feed tu Dataran Merdeka. So lebih besar screen TV di Dataran Merdeka. So orang boleh tengok kita dapat support dari BKL juga, so akan di screen dekat di Dataran Merdeka lah. So insya-Allah alhamdulillah the support is all there. Dan kami ni kami tengah-tengah orang kata kita detik-detik 5 hari ni kan macam-macam di sana fahamlah ni nak buat koleksi, nak tengok macam-macam So this is the
the best time basically. Okey, sudah disiapkan koleksi ini? Alhamdulillah. Ada tengah buat lagi Masih pun ada ada. yang biasa tu. Final adjustment. Final adjustment. Okey. Ini soalan yang mungkin kita nak mengetahui secara lebih peribadi ya. Tuan Bon dan juga Datuk sebagai mereka fashion yang prolific dan mempunyai jenama yang kukuh di Malaysia. Apa lagi selepas ini untuk dibawakan? Bukan saja di peringkat tempatan, mungkin ada sesuatu daripada jenama fashion ini untuk digerakkan lagi lebih maju ke hadapan. Okey, pada saya one thing Malaysia ni our numbers tak cukup Okey. punya dari segi apa buying kan. So masa kita buying nak power, buying power kita nak approach kat luar. Itu kami pun saya pun mewakili persatuan juga, Persatuan Perika Bumi Putra MBDA. Kita nak kata bawa kita punya brand kat luar. Okey. Kat luar tu satu lagi numbers, harga pun. Kat luar tu kalau ini sell our barang yang US dollar, even saya post kan dah berjaya jinak dengan Singapore market sebelah. Kita dapat order from Singapore, kita pergi sana. Okey. Kan so kena kita designer kena ni tu kena kata kena keluar. Nanti Datuk selalu keluar semua kan. Datuk pula? Saya banyak sekarang in social media for the international platform where we are selling online, especially macam all those kita punya abaya ataupun kaftan collection for Middle East lah. Especially I dah masuk Riyadh sekarang, and also because now is really Riyadh is really open now and all those things, so kita dah masuk market to Middle East, Dubai and Doha dan sebagainya. So because kita banyak Malaysia ni dia relate kepada that kind of collection. Dia tidak boleh terlalu seksi sangat dan sebagainya, sebab kita pun nak jual juga that collection to be our local. So I relate dengan abaya, all those kind of collection, and then a print. So I banyak main print dan sebagainya, and you can see the collection in razonrazwi.com. So we are selling all those product to international. So adanya platform-platform gini mudahkan kerja kami, where kami siapkan collection dan ada badan-badan yang mempromosikan dan menjual koleksi kami. And then the story yang kita ceritakan dalam tu tentang kita punya batik, kita punya songket, heritage. And then heritage. Saya pula BOT of Yayasan Tunku Nur Zairah. Memang mana tahu di Mr. Bon kata lepas ni tower di Terengganu kita buat koleksi batik jambatan terbuka bertingkat apa dia panggil drawbridge di Terengganu. Mungkin kita lepas ni kita bawa all the heritage fabric to be international melalui this kind of event, koleksi dan sebagainya. Cuma kalau sebelum ini bila kita katakan designers collection, ia bersifat limited atau hanya kepada certain group yang tertentu sahaja. Apa kini kita sudah beralih kepada trend mass market untuk penjualan designers collection kepada I think simple. Designer juga, tapi kita kena berniaga tu. Kita kena buat bisnes nak cari makan. Cari makan. So kalau saya buat design je tak normally tak boleh. So kita kena ada segmen, dah fokus. Macam saya ada fokus market saya. Dan saya ada juga untuk mass market saya juga. Ini kita ada of course social media ni. Social media memang kami pun kita dah senja tu social media lagi ni kita promote social media sebagai tu, and then kita kena adapt, move forward. Tak boleh takut tu je. Jadi sebab kita nak share pada designer kat luar yang the young ones kena move forward. Jual something yang boleh pakai. Macam saya kata macam dulu kita we love something, we sell to people. Now we love people, then we sell to them. Lagi better. Tu saya, even saya pun ni pun untuk TFE ni ada batik juga ni. Saya ada batik juga, and then saya pun tak tahu saya punya jaket pun songket buat so kita ada elemen songket, elemen batik. Macam mana pun kita ada heritage tu juga. Kan? Jangan lupa kat situ. Mungkin design itu boleh diterjemahkan dalam normal wear. No, because for as a designer sometimes they have a two platform. When you want to create the branding, of course like bagi orang ingat, sometimes the clothes tak boleh pakai pun and all those thing, tapi orang can ingat your brand and all those thing. Macam you tengok all the couture collections and all those thing tu, memang tidak boleh dipakai guna pun kadang-kadang. Itu untuk create branding. Macam juga di tower kita buat fashion show dan sebagainya, is create branding tempat yang kita tak terfikir yang boleh buat. Begitu juga pakaian. Dia orang tak boleh terfikir yang that kind of art to wear, that kind of couture collection. Tapi di sebalik tu untuk jualan kita gunakan that elemen ataupun motif couture ni untuk mempromosikan dan memperbagaikan untuk
dipakai ataupun dipermudahkan ataupun sedia pakai. So begitulah juga yang kita promote. As a designer memang kita kena create as a branding satu. Branding and selling bergerak seiring. Betul. Bila ada branding strong dan sebagainya, senang orang nak ingat kita punya branding nama dan orang akan pergi beli collection yang untuk ready to wear ataupun sedia pakai. InsyaAllah. InsyaAllah terus utuh dan juga betul. Tuan, Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023, berapa lama durasi persembahan dan juga untuk pemaparan bagi keseluruhan persembahan itu? Okey, untuk Tower Fashion Eleganza ni di hari Sabtu ni Sabtu ni 19.9 kita mula pukul 7.30. 7.30 kita ada makan malam dinner dulu. Lepas tu show akan start pukul 9 sampai pukul 10, 1 jam. And of course tengok RTM RTM secara langsung dan juga media-media lain lah, online media juga, even on our side juga, TFE punya media juga, dia platform. Selain daripada Datuk Razwan, Datuk Razwan, kita ada Rasta Rashid, Ziman Ruzaini, Fizi Wu, Calvin Ong, Leslie Variante, kita ada Kalima, ada yang designer, kita ada ada Kashfi untuk wedding, kita ada Leslie Variante, dan kita ada Raymond Bonjoli daripada Sarawak. So kita combine daripada satu Malaysia kita ada. Kan? So I put things together. And then saya pun happy lah kita dapat gabungkan satu-satu fashion sekali, even model pun on agency combine straight together tu untuk menjayakan TFE ni. Mungkin akan dijadikan acara tahunan, InsyaAllah itu yang kami mahu sebenarnya. And then memang dah ada perancangan dah kan. And then tapi again kita doakanlah untuk hari Sabtu ni Sabtu berjalan lancar, insya-Allah TFE akan ada inilah for next year dan sebagainya. Datuk, mungkin ini menambah satu lagi portfolio dalam karier Datuk untuk rekod yang dicatatkan ini. Persediaannya bagaimana sehingga ke setakat ini? Sekarang ni alhamdulillah kita dah mula start buat the collection dan sebagainya, dan of course the gimmick ataupun that extraordinary things that kita keluarkan, saya memang banyak main printing now, all the batik print, so very vibrant and loud print we're going to use, and very macam itulah the collection will be terbang lah sikit and all the same because dia tinggi di atas. So that kind of impact yang kita ni, we have to study the place, dekat mana tempat tu akan dibuat dan sebagainya. So that element yang kita akan masukkan. So tapi saya still lagi menggunakan batik motif, heritage motif dan sebagainya, sebab dari dulu memang this is saya punya kekuatan untuk koleksi saya. Apa batik Malaysia ini mempunyai potensi yang besar dibawa keluar Asia Tenggara maupun di peringkat global? Actually kalau kita tengok sebenarnya secara batik ni memanglah kita fikir Indonesia, mana-mana semua, especially di archipelago atau Nusantara. Tapi every country tu, negara tu berbeza batik dia sebenarnya. Kalau kita tengok pun dia lain. Bukannya bila orang cakap that's why sekarang ni saya dengar the menteri dan sebagainya bercakap pakailah batik Malaysia. Jangan dia tak cakap batik sahaja. Because batik Nusantara ni terlalu besar. Thailand keluarkan batik, Indonesia keluarkan batik, India keluarkan batik, China keluarkan batik. So bila dia sebut batik Malaysia tu memang ditujukan spesifik to Malaysian batik. So memang diharap rakyat Malaysia ataupun yang menggunakan batik ni lebih sensitif lah, lebih tahu dan ada product knowledge about batik Indonesia dan batik kita. So kalau boleh kita have to be proud dan bangga memakai atau memperagakan batik kita sendiri. InsyaAllah kita mengangkat mengangkatkan kita punya satu produk yang dah lama berkurun dalam bangsa jiwa dan kita punya warisan untuk martabatkan. Terima kasih Datuk kerana terus mengangkat dan memartabatkan produk Malaysia keluar negara. Tuan, sekali lagi kita war-warkan untuk Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023. Jangan lupa 9 ni start pukul 7 tapi di TV pukul 9 malam secara langsung TV1 di TV1 Tower Fashion Eleganza, 15 designer dan 75 model. Doakanlah event yang lancar tu InsyaAllah. Ini persembahan yang dikatakan antara yang mencatatkan sejarah insyaAllah di Malaysia dan juga mungkin di peringkat antarabangsa. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Muzainal kerana bersama dengan kami. Kita doakan selamat maju jaya untuk penganjuran Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.